Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. So, kita mulakan kelas kita hari ini dengan Al-Fatihah. Okay, so kita nak mula kan. Awak jangan tutup kamera tau. Dia ada. Okay. So, chapter 2. Boleh nampak skrin saya? Boleh. Ya, Boleh. okay. So, kita habis chapter 1. Kalau masih ada problem dengan chapter 1, so boleh tanya. Okay, boleh tanya siapa-siapa je cikgu yang awak rasa selesa, tak ada masalah. Okay, so kita masuk chapter 2, standard form. Okay. Chapter ni sangat senang dan dia sangat-sangat sikit. Cuma dia boleh jadi complicated. Sebab dia bermain dengan nombor yang banyak sangat. Okay, dan dia ada kaitan dengan indices yang kita belajar sebelum ni. So kalau awak tak mahir indices, macam mana nak mahir standard form? Sebab tu kena buat homework, kena buat latihan apa yang saya bagi, kena jawab quiz. Itu semua adalah enrichment. Okay, so dalam standard form ni ada dua je sub-topic. Okay, so the first one is significant figures. Yang kedua adalah standard form. So, apa dia significant figures? Ini word bank yang ada lah. Kot lah tak mahir dalam bahasa Inggeris, so boleh tengok kat sini lah. Estimation tu maksud apa, significant figure apa, accuracy tu apa. Okay. So saya yakin lah awak dah pernah dengar dah kecuali perkataan significant figure dan standard form. Okay, so kita nak masuk yang pertama, subtopik yang pertama, significant figures. So what does significant figures mean? Okay, so dalam topik ni awak akan belajar 3 benda. Learning standard dia 2 sahaja. Learning standard dia 2 sahaja. Okay, learning standard. So the first one is explain the meaning of significant figures. Saya buat secara short form significant figures and determine the number of significant figures. Ini yang pertama. Yang kedua, round off. Yang kedua, round off. Okay, round off to the stated significant figures. So ni dalam subtopik yang pertama. Okay, dia sangat mudah. Cuma mula-mula dia akan jadi rumit. So next kita pergi kepada brainstorm. Kita masuk apa dia tu significant figures and how to determine the significant figures. Okay, so kita tengok brainstorm 1. So tengok case yang pertama. First situation, Hashim is interested in a shirt sold in supermarket with 50% discount. Okay, the original price of the shirt is RM47.90. Okay, Hashim estimates the price of the shirt after discount and takes it to the cashier. Okay, dia anggarkan berapa harga t-shirt tu selepas diskaun, lepas tu dia bawa cashier dia pergi dekat cashier. Okay. The cashier informs him the price of the shirt is RM28.70. Hashim argues that his estimation of the price is not more than 25. Okay, is Hashim's estimation correct? Adakah anggaran Hashim tadi tu betul? Betul? Kenapa awak rasa anggaran dia betul? Dia anggarkan dia tak akan lebih RM25. Kenapa awak rasa anggaran dia betul? Sebab diskaun dia 50%. Satu kan? kedua. Yeah, so betul, sebab original price dia tak sampai RM50 pun. So bila 50% discount, so sepatutnya tak sampai RM25. Okay, so cashier tu yang bersalah. Cashier tu sebenarnya mungkin dia kira termasuk GST. Okay, so key point kat sini nak tahu betul tak sepatutnya estimation Hashim tu correct. So sepatutnya betul lah dia punya estimation tu correct. Okay, cuma mungkin dia terlupa nak tambah GST. Okay, situasi yang kedua pula.
Okay, Mrs. Tan wants to buy 30 meters of clothes costing RM4.85 per meter. Okay, to make curtains. She makes an estimation of the total price of the clothes and allocates RM180. The money allocated by Mrs. Tan sufficient. Adakah cukup RM180 yang dia peruntukkan? Cukup. 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 Kenapa rasa dia cukup? Sebab Kalau RM5.85 darab 30, bawah saja. dia menggunakan harga untuk betul. meter. Betul. Pandai semua orang. Saya suka semua yang macam tu. Okay, so awak boleh nampak kan, instead of kita nak kira exactly ni, kita tak adalah bawa kalkulator kan, pergi supermarket kan. Mungkinlah awak kira dekat telefon, tapi kita just nak anggarkan. So apa yang awak akan buat, kita anggarkan ini dekat dengan RM6. So 6 kali 30, 180. So apa yang dia bawa tu cukup. So itulah namanya approximation. Okay. So daripada brainstorming 1 tu, kita dapati approximating a value to a certain significant figures allows us to make accurate estimation. So inilah pentingnya kita approximate to a certain significant figure. So apa itu significant figures? So yang ni awak boleh tengok lah ya, apa itu significant figures. Okay, so yang ni So significant figures of an integer or decimal refer to this one, digits in the Allah. Tak berjaya juga saya membuat dia jadi statement. Okay, ni key point dia. Digits in the number state accurately to a certain degree of accuracy as required. Tak apa, jadi kita akan sambung lagi. Aku tak faham kan dia punya bahasa kan. Okay, so dia satu angka yang soalan nak, satu angka yang soalan nak, yang kita nak cari dia punya ketepatan. Okay, sesuatu anggaran. Itu dia. Okay, so it depends on questions. Tak apa, saya kita tengok contoh soalan macam mana. Okay, so tengok sini dia sambung lagi, the number of significant numbers is counting starting from non-zero digit. So apa saja nombor, tak kisahlah whole number, decimal or any number. Biasanya kita nampak whole number, integer ataupun decimal. Okay, so biasa kita nampak dua ni lah. So kita akan kira significant numbers dia starting from non-zero digit, nombor yang bukan kosong. So let's do brainstorming too. Okay, so sekarang kita nak masuk yang ni lah. So yang ni kita dah lepas meaning of significant figures. Okay, second one, yang ini determine the number of significant figures. Okay, so kita tengok dulu brainstorming 2. So kita ada integer cards. We have 3210, 2201, 3021, 0321. So dalam banyak-banyak nombor ni, cuba bagi tahu saya. Okay, setiap nombor ni dia nak digit 3. So bagi tahu saya sekarang ni digit 3 for the card 1, place value dia apa? Awak masih ingat ke place value? Ingat Tak. tak ingat. Place value kalau macam dalam bahasa nilai tempat. Dalam bahasa Melayu nilai tempat. 10, ratus, 1000, bla bla bla. Bahasa Inggeris dia ones ataupun unit, 10, 100, 1000, yang tu. So tengok card 1. Place value untuk nombor 3 ni apa? 1000. Card tu? 1000 juga. Card 3? 100. Card 4? 100. Betul? So dalam banyak-banyak ni card 4 je yang berbeza place value dia, betul? Betul. So sekarang tengok pula position of number 0. So 0 kat sini ada kat belakang sekali. Kat sini di antara dua non-zero digit. Kat sini juga di antara dua non-zero digit. Okay, yang ini je. Dekat depan. Before non-zero digit. So ini sahaja
ini sahaja bila kita letak 0 before non-zero digit, place value untuk 3 dia akan berubah. So ini di mana kita cakap not a significant figure. Maksudnya kosong kat sini dia tidak membawa erti. Okay, kosong kat sini kita kira not a significant figure. Kalau kat tengah kita kira sebagai significant figure, ni pun kat tengah, yang ni kat hujung pun jadi significant figure. Okay, sebab apa dia jadi significant figure? Sebab dia maintain the place value of 3. Okay, kita tengok nombor non-zero digit yang paling depan je. Jangan tengok nombor non-zero digit yang lain, non-zero digit paling depan je. Okay, so yang ini je yang maintain the place value of 3. Okay, so boleh nampak kat sini, ini case yang pertama. Okay, ke faham ke kat sini? Faham. Faham eh? Faham. Okay. Tengok pula yang nombor 2. Nombor 2 ni decimal cards. Okay. So semua decimal. Okay. So dia masih mementingkan yang 3. Sebab apa? 3 tu dekat depan. Okay. Tengok banyak-banyak ni. Bagi tahu saya nilai tempat place value for digit 3 for card 5. Apa dia place value dia? Percent. One. 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 Sa 1 Okay. So yang ni? Card 6. One. 1 juga yang ni? One. 1 juga. One. Ini card 8. Thousand. 1,000. 100. Thousand. 1,000. 1. 100. Sure? 100. Sure. 100. Ini 100. nombor 1 dia over kosong. 200. 10. 1. Ten. 1, 10. 10. Yes. 3 ni terletak selepas, betul-betul selepas decimal point kan. So nilai tempat dia adalah 1 over 10. Kita panggil dia 1/10. Lepas tu nombor 2 ni awak tahulah jadi 1/100. Yang ni akan jadi 1,000. Thousand. 1000. Sebab ni nombor desimal. So selepas titik perpuluhan tu dia akan jadi 1/10, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 macam itu. Okay. Dalam banyak-banyak dekat sini, ini je card 8 je yang akan mengubah nilai tempat untuk 3. Jadi kosong dekat depan ni is not a significant figure. Yes, ni bukan significant figure. Okay. So betul dia kata tadi kalau 0 tu terletak di antara non-zero digit, so kita anggap dia significant figure, dan dia berada di hujung juga dia adalah significant figure. Kalau dia berada di depan sebelum daripada non-zero digit, so it's not a significant Figure. faham ya? Tidak dikira sebagai significant figure. Okay, so samalah kes macam ni 9, 10, 11, 12 ni kosong, ni ada seketul kosong, yang ni ada 2 ketul, 3 ketul, 4 ketul. Kosong kat belakang tu semua tidak merubah place value untuk 3. Campur bahasa. Okay, 0 at the end of the decimals does not change the place value of 3. Okay, bagilah 0 berapa banyak pun dekat hujung tu, dia tidak merubah nilai tempat dekat depan, dekat 3 ni. So 0 semua dekat belakang semua adalah significant figure, dikira significant figures. Faham ke? Faham. Faham Okay, sekarang kita dah tahu dah yang mana jadi significant figure, yang mana bukan. So sekarang kita nak kira pula. Kita guna nombor yang sama. So yang ini ada berapa banyak significant figure. So kita nak kira macam mana. Okay. Awak kira daripada depan. Kalau decimal places, awak kira selepas decimal point. Tapi significant figures, kita kira daripada start non-zero digit. So, kita ada 1 digit, 2, 3, 4. So, kat sini ada 4 significant figures. Kalau yang ni pun sama. Sini ada berapa ni? 4. 4 juga. Okay, good. Yang ni?
Empat. 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 Tak. Okay, yang ni. Tiga. Tiga. Good. Apa? Zero is not a significant figure. So kita start daripada 3, 2, 1. So 1, 2, 3 3 significant figures. So yang nombor 2 ni kita ada 3.210, 3.201, 3.021, 0.321. Okay, yang ini berapa? How many significant figures? Oh, Dua. dua. Tiga. 3. Saya dengar tadi ada orang cakap 4. Yang betul adalah 4. Okey, macam mana dapat 4? So tadi kita dah buat dah. Hanya kad yang ke-8 ni, zero dia tidak membawa erti. It's not a significant figures. Okey, yang lain semua adalah significant figures. Kosong tu kat tengah ke, kat hujung ke, dia adalah significant figure. So kita kira significant figure start from front. So 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Kalau yang kedua ni? Empat. 4 juga. Okey. Empat. Yang ni? Empat. Empat. Okey, yang ni? Tiga. 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 3. Kosong kat depan ni tak kira. Kita start daripada nombor 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, last one. Yang ini yang kad 9. Kad 9. Kad nombor 9. Okay, kad nombor 9 ni how many significant figures? Four. 4. Yang ni? Kad number 10? Five. 5. This one? Seven. Six. 6. This one? Seven. 7. Senang kan? Enam. Kawan awak dia jawab macam tu je. 5, 6, 7. Okay? Mudah je kan? So, settle. Ada soalan ke? Boleh ke? Setakat ni kita dah belajar the Boleh, first. Cikgu. Boleh kan? Boleh. Okay. Kita bagi summary. Ini summary kan? Summary untuk yang tadi. So, yang ni saya keluarkan daripada warna kuning je lah. Warna kuning ni air dia banyak sangat. So, saya keluarkan key point. So, significant figures bila dia non-zero digit. Bila zero between, kalau nombor tu kosong, nombor tu adalah nombor kosong. So, kosong yang macam mana kita akan kira? So, kosong yang di antara non-zero digit. Okay. Kosong yang berada di hujung integer. Kosong yang berada di hujung perpuluhan. Okay. Lain daripada tu, dia adalah not a significant figure. Kosong yang sebelum non-zero digit, itu sebelum first non-zero digit, itu adalah not a significant figure. Sangat mudah. So, yang bukan kosong semua significant. Dia jadinya kosong, nombor kosong, so kita kena tengok satu-satunya not significant figure bila dia berada di depan. Depan sebelum daripada non-zero digit. Okay, ada soalan? Boleh ke? Boleh kan? Senang je kan? Yang ni kita dah buat dah. So yang ni boleh tengoklah contoh kat sini kan. So saya nak highlight kat sini untuk decimal. Okay, for decimal dia tak ada masalah. Okay, tak ada masalah apa dengan kosong dekat bahagian belakang. Tapi bila integer, kosong yang dekat bahagian belakang ni dia refer kepada soalan. Okay, contoh kita ada kat sini 8, 0, 0. So, ini at the first place kita tengok, kita tahu dia adalah 6 significant figures. Ada 6 significant figures. Okay, tapi dia boleh juga jadi 5. Dia boleh juga jadi 4. Dia boleh juga jadi 3. Okay, dia depends kepada soalan.
Kita akan tengok further dekat round off. Okay, kenapa dia boleh jadi 6? Okay, kenapa dia boleh jadi 6? Sebab kita boleh kira kosong semua ni kat belakang. Kenapa dia boleh jadi 5? Kita hanya kira the first 5 je. Kenapa boleh jadi 4? The first 4. Kenapa boleh jadi 3? Kita sampai sini sahaja. Okay, yang ni saya akan explain lebih untuk soalan round off. So, boleh sambung? Minta maaf tau, saya termute siapa tu. Okay, contoh contoh kat sini saya ambil 15,000 je. Okay, 15,000 ni awak tengok. Dia boleh jadi 4 jawapan. Okay, dia boleh jadi 2 significant figures. Kita hanya kira the first 1 and 5 only. Lepas tu dia boleh jadi 3. 3 kita kira 1, 5, 0 yang pertama. Dia boleh jadi 4. Kita kira 1, 5, 0 yang kedua. Lepas tu last kali 5. Kita boleh kira semua kosong dekat belakang. Okay. So start daripada 2 sebab apa? Sebab kita ada 2 non-zero digit. Macam ni saya start dengan 3 sebab apa? Kita ada 3 non-zero digit. Okay. So yang ini dia depends pada level of accuracy yang dia nak. Yang soalan nak. Kalau soalan kata nak round off to significant the nearest 1,000. So kita akan dapat macam ni lah. Nanti kita tengok soalan, okay. So yang ni settle. Kita buat quick check. So tell me, number 1A, how many significant figures? 2. 4. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Okay, so start daripada 2 because we have 2 non-zero digit. Okay, and then 3 up to 4. Okay, B, how many? 5. Yang ni 5 je sebab belakang kosong yang ada tu semua ni kosong kat tengah. Bila banyak keadaan ni, bila kosong dia semua dekat hujung. Okay, yang ni kosong dia kat tengah-tengah. So dia hanya ada 5 significant figures. Yang ni C, how many? 7. 7. 7 lagi? 5, 6 or 6. 4, 3, 2. 5, 6, 7. So bermula dengan 5 sebab apa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 digit ni. Okay, so kita boleh start dengan 5. Kemudian kita ada 1 kosong kat belakang, 6. Lepas tu 7. Yang ni how many significant figures? D. 4. 4. Okay, yang ni E. 3. Sure. 3 or 3, 2. 2. 2. Yes. 2 yang tepat. Kita start daripada 8. Okay. So kita start daripada 8. Okay. So 8 kosong. So ada 2 je. Kosong sebelum 8 tak kira. Ingat tadi 0 before the first non-zero digit is not a significant figure. So tidak dikira. Okay, F ni how many? 4. 4, 4. 3, 4, 5, 3, 4, and 5. 4. Jawapan dia 5 only. Kenapa 5 only? Case yang saya bagi tadi case yang saya bagi tadi hanya untuk whole number sahaja. Decimal macam biasa. Decimal kira macam biasa. Tak ada kena-mengena yang macam tadi. Okay, so kita tak ada jawapan 4, 5 sini. Just 5 je because we have 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah decimal. So decimal awak kira macam biasa. Kalau whole number baru ada yang macam ni. Okay, 5, 6, 7. Okay, G. G jawapan? 4. So yang ni kita start daripada 2 kosong sebelum tak kira. So 2, 0, 0, 0. 4. Okay, last kali H. How many?
Six. Six. Boleh Boleh. Sikit. Boleh. Sikit. Oh, boleh. Okay, ni. Okay, saya bagi dua nombor ni. So, bagi tahu saya, how many significant figures for this number? 7, 6, 5, 4, 3, 2. 7, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2. yes. Bermula dengan 3 sebab apa? Kita ada the first 3 non-zero digit. So 3, 4, 5, 6, 7. So can be any of these numbers. Okay, yang ni? Yang decimal? 7. 7 sahaja. 7. 7 sahaja. Jangan lewat. 7 only. Good. Okay, dia bukan macam whole number atas ni. Okay. Settle. The one and Kadang kalau saya nak tanya lah, nilai A dengan B ni adakah sama? sama. Sama kan nilai dia kan? Sama. Sini Sama. 41, sini pun Sama. 41. They have same value but then apa yang bezakan dia? 0. Kosong. Same figure. Kosong. 0, 0. Dia ada kosong. Yang ni tak ada. Betul. Beza dia adalah okay, sejauh mana ketepatan dia. So lagi banyak significant figure, lagi tepat nilai dia. Okay. So bezanya kat situ. Dia ada nilai yang sama cuma ketepatan sesuatu nilai tu bergantung kepada significant figure. So antara A dengan B yang mana lebih tepat? B. A. Sebab apa? Sebab dia banyak significant figure. Contoh saya kata berat saya 45. Mimpi kejap berangan kejap berat 45. So berat saya 45. Satu lagi berat saya 45.0. Yang mana lebih tepat? 45.0. Lagi banyak significant figure, lagi tepatlah sesuatu nilai. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Faham? Boleh. So kita nak habis dah kita punya bukan topik, subtopik yang pertama. Kita masuk bahagian yang seterusnya, round off. Kita punya pen. Okay. Bahagian round off Okay. Sebelum kita nak masuk ni kita uji sikit lah. Dah lama tak main bundar-bundar ni kan. Round off ni kalau belajar bahasa Melayu dulu waktu sekolah rendah, dia adalah bundarkan. Okay, cuba bundarkan nombor 35 ni kepada 10 yang terdekat. 40. Tak menarik kat situ kan? Nak juga 35. Okey, bundarkan 3,576 kepada ratus yang terdekat. 3,600. 3,600. Masih bagus punya ilmu tentang bundar. Okey, so settle. So konsep dia sama macam kita nak round off significant figures. Okey, sama je. Cuma significant figures kita tak adalah nilai tempat. Kita akan kira significant figures dari depan. Macam biasa, macam tadi kita kira macam mana kita kira nombor 35 ni, how many significant figure? 2. Macam mana dapat significant figure dia 2, kita kira 1, 2. Sama juga yang ni. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. So 4 significant figure. So bila kita nak round off, kita start daripada depan. Okay, saya tak nak buat example seperti biasa. Example ni awak boleh tengok sendiri nanti. Okay, kita terus buat kepada latihan. Mind test. Sebab saya tahu kita tak sempat nak buat mind test ni. Kalau awak dekat sekolah sempat lah. Kalau kita banyak. Okay, so nombor 1. Kita buat nombor 1 Kita buat A dulu. Okay, kita ada nombor 47193.
47,193. So kita ada 5 angka dekat sini, 5 digits. So soalan, complete the table below by rounding off each number below to the given significant figure. So first column dia nak kita round off kepada 3 significant figure. Second one dia nak round off pada 2 significant, this one 1 significant. So kita buat dulu nombor ini. So kita nak round off kepada 3 significant figures. Okay. So bagi tahu saya nombor yang mana kita nak round off. Satu. Kita daripada depan 1, 2, 3. So nombor 1. So round off macam biasa. Awak tengok nombor sebelah lebih daripada 4 kan? Kalau 5 ke atas awak akan tambah 1 kan? Lebih daripada 5. Betul. 5 dan ke atas. 5 dan ke atas. So kalau 5 dan ke atas awak akan tambah 1. So sama juga konsep dia. Okay. So 4, 7 ni kita copy paste. Okay. 1 dia akan jadi 2. so selepas pada tu Kosong. Kosong. 7,200. yes, betul. Okay. So kalau tu significant figure, so nombor yang mana awak nak round off? 7. 1, 2. So nombor 7. Tengok sebelah ni nombor 1. So perlu tak nak tambah 1 kat sini? Tak boleh. So 4 copy and paste. So 7 tak perlu tambah. Selepas daripada tu kosong. Okay, last kali 1 significant figures. Okay, 1 significant figure. So yang ni awak nak round off apa? Nombor yang mana? 4. 4. So jadi apa? 50,000. 50,000. Okay, sebelah 4 tu 7, jadi kita kena tambah 1 dekat 4. So 50,000. Senang ke susah? Senang. Boleh lah. Boleh lah. Okay, selesai. Kita nak try buat yang perpuluhan. Perpuluhan pen tak dekat. Pen saya tak nak pergi. Jom. Pen saya tak nak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pen saya tak detect? Kejap Sementara menunggu saya nak awak jawab soalan C. 1C. Cuba try buat. Cuba buat. 1C. Baru detect. 1C. Try saya bagi awak seminit. 1C. Kod ada yang tak nampak. 305.72. Saya bagi awak seminit. Untuk awak cuba round off kepada 3 significant figures. Okay, 2 significant figures, 1 significant figures. Okay, awak ada seminit. Lama seminitnya. Okay, settle seminit. Okay. So, dah siap dah? Dah. Okay, bagi tahu saya bila awak round off to 3 significant figure, jawapan? 3,306. 6. 300. Kosong. Point
Ada yang jawab macam tu ke? 6.00. Kosong. Ada jawab macam tu? Kalau jawab Tak macam ada. ni salah. Sebab apa salah? Sebab ada kosong-kosong. Tak ada nilai. Yes, kalau awak tambah kosong-kosong kat belakang dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 dah. Significant figure. Dia nak 3. Okay. Dia nak 3 je. So sampai sini sahaja. Okay, 306 sahaja cukup. Okay, 2 significant figures. 3, 3, 1, 0. 3, 1, 10. 3, 1, 3, 1, kosong. Bijaknya. Ada yang jawab 31 ke? Tak ada. Sebab dia tengok ini adalah 3 significant figure kan? Okey. Kalau jawab 31, nampak tak? Dia akan mengubah nilai daripada 300 dia 31. Tak logik lah. Okay. Bila awak round off, awak akan round off to significant figure, awak akan pilih nombor kosong. Okay. Nombor kosong belakangnya 5, so tambah 1. Yang depan ni, 305 ni adalah nombor bulat, whole number. So, awak akan round off dia seperti whole number. Faham ke? Sebab tu jadinya 310. Okay, kalau awak round off to one significant figure? 300. 300 sahaja. Okay, settle. Pandainya. Tak ajar lagi, pandai dah. Okay, saya nak buat satu lagi contoh. Soalan nombor yang last kali. I. 0.005709. Sebab I 0.005709. So seperti biasa kita nak round off 3 significant figure, 2 significant figure dengan okay, so kita buat sama-sama layan ni. So 3 significant figure, so awak akan kira significant figure daripada nombor 5. 5. Okay, 1, 2, 3. So awak akan round off nombor kosong. Nombor kosong, sebelah ni 9, so ni akan jadi 1. So ini akan jadi 0.000571. Perlu tak letak kosong kat belakang? Perlu. Tak payah. Perlu. Tak perlu. Okay, kalau letak kosong, yes, kalau letak kosong dia dah jadi 4 significant figure. So next, okay, kita nak buat 2 pula, 2 significant figure. So kita akan run off number 7. Okay, sebelah dia kosong, so tak perlu nak tambah apa-apa kat sini. So jadi 0.00. 0.0057. Yes, setakat itu. Okay, last kali. One significant figure. So kita akan round off dekat nombor 5. Okay, so nombor 5. Sebelah dia 7. Good. 0.006. Yes. Faham ke? Kau nampak ke? Beza whole number dengan nombor desimal. Decimal number. Kalau whole number, kosong dekat belakang awak kena tulis. Macam ni, 305 ni whole number, kosong kat belakang kena tulis. Tapi kalau decimal, kosong dekat belakang tak perlu tulis. Okay. Settle. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Senang. Tak ada. Siapa pula? Cikgu, Ni saya. kalau yang 1.C tu yang bawah sekali tu jawab 3 je boleh tak? Kalau 3 je salah. Wow. Sebab apa? Sebab dia mengubah nilai. 3 dengan 300 kan berbeza. Kalau awak diberi duit raya, 3 ringgit dengan 300, masa tu awak pilih? 300. 300 kan? Nampak tak? Nilai dia berbeza. So, bila run off, kita bundarkan, kita akan estimate kan significant figure ni kan dia punya estimation. So, kita akan estimate kepada nombor yang lebih dekat. So, that's why nilai dia tak jauh beza pun bila kita run off to significant figures. Okay, so sebab tu saya kata whole number dengan decimal dia berbeza. So, kalau whole number,
dia punya kosong kita kena tulis kat belakang. Tak boleh tinggal. Sebab apa? Dia akan memberi nilai yang berbeza. Kalau kita letak kosong ni, dia akan beri nilai yang berbeza. Okay. Kalau desimal, kita tak perlu letak kosong. Oh Allah, ada pula sound effect. Kalau desimal, kita tak perlu letak kosong. Kenapa? Contoh, kan saya dah bagi tadi contoh 0.57 dengan 0.570. Kenapa desimal tak perlu letak kosong kat belakang? Sebab nilai dia sama. Cuma ketepatan je yang berbeza. Okay. Tapi kalau whole number 57 dengan 570 berbeza nilai. Sebab tu bila round off kosong kena letak untuk whole number. Kalau desimal kosong dekat bahagian belakang tidak perlu letak. Ada faham ke? Yang bertanya? Sama. Faham. Boleh faham cikgu. Alhamdulillah. Okay, selesai. Okay. Next. Sebelum kita nak masuk standard 4, kita nak buat satu contoh dekat sini. Soalan nombor 2 Soalan calculate each operation below. Okay, itu soalan yang pertama. Yang kedua, dia nak state the answer to the significant figures shown in the brackets. So, pertama cari nilai. Kedua, dia nak jawapan kita according to the significant figures stated in the bracket. So, let's say lah kita buat nombor ni H. Okay, kita nak buat H. Okay, kita nak buat H. H soalan dia adalah 4.94 plus 5.76 divide 0.26 times 1.4. Okay, dia nak kita tulis dalam bentuk 3 significant figures. Okay, tengok soalan ni awak nak buat apa dulu? Darab. Sure? Awak ada kat sini, tambah. Awak ada tambah. Okay, awak ada tambah, awak ada bahagi, awak ada darab. Mana satu nak buat dulu? Darab. 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 Dua nak buat darab dulu. Dua. Darab atau bahagi. Bahagi. Bagi. Silakan buat darab bahagi. Tapi siapa datang dulu? Bahagi ke darab? Darab. Bahagi. Bahagi. So ni kita buat dulu. Lepas tu kita darab. Lepas tu kita tambah. Okay. Okay. 4.94. Okay, so saya pilih ni 5.76 bahagi 0.26. Tekan kalkulator. Kalkulator yang saya kalikan hijau ni. Kan? Dapat berapa tu? Dapat berapa tu? 4.52.538641. Tak, betul kan ni? 22.158. 1538. 153. 38. 154 lah. Aduh. 1538. Saya ambil 38. 1538. Okey, darab dengan 1.4. Next kita akan buat darab 1.4 kan? So ni kira guna kalkulator. Kira yang saya tanda kawan hijau ni. So dapat berapa? 3101.0115. 31.011532. 1532. Okey, last sekali tambahkan 38 ke 32. Ikutlah. 38 jadi 4 lah. Okey, saya tambahkan dengan 4.98. Saya dapat 35.955532. 532. Okey, 538 ikut awak. Okey, so ni jawapan akhir. Tapi soalan nak kita bagi jawapan dalam significant figure yang dia nak. Dia nak significant figure kita 3 je. So apa yang kita buat adalah kita round off to 3 significant figure. So nombor yang kita nak round off adalah nombor 3, 5, 9. So 1, 2, 3.
So kita kena round off nombor ni. So bila awak round off jadi apa? Jadi 10. Oh. 36. Yes, good. Yang ini, yang ini sudah ada 5. 10. Kan? So akan jadi 10 tambah 1 kat sini. So dia akan jadi 6 kan? Betul. So jadilah begitu. So sekarang jadilah jawapan kita dalam 3 significant figures. Benar. Yes, senang ke susah? Ya. Senang. Senang. Benar. Alhamdulillah. Selamat loading kan? Yes. Saya bagi awak rest. Rest 3 minit. Apa nak minum? Tadi aku tak minum kan? Rest 3 minit. Ya saya. Ada soalan ke? Teacher, Ya saya. 36 tu boleh tak kalau tulis 36 je? 36 je. Jadi 36 je salah lah. Kalau 36 je. Sebab dia 2 Yeah. significant figure dia. Yes. 36 jadi 2 significant figure. Soalan nak 3 significant figure. Figure. Alhamdulillah. So kena tulis poin kosong. Okay, saya bagi waras 3 minit sampai 12.42. Sebelum kita nak masuk yang lain. Ada nak try buat nombor 2 sambil-sambil rehat. Okay, awak nak pergi minum ke nak pergi toilet ke? Sila. Ada soalan pun boleh tanya. Cikgu. Ada lagi 2 minit. Lagi seminit. Decimal memang kena ambil 4 tempat perpuluhan ke cikgu? 4 tempat perpuluhan. Dia depends pada soalan. Soalan tu nak berapa significant figures. Berapa significant? Oh yang ni ke? Oh faham. Maksud Faiz yang ni. Soalan yang ni. Ni kan saya dah. So maksud Nazmi yang ni soalan yang ni. Okay, yang ini saya selalu tekan kepada pelajar kalau di pertengahan perjalanan jalan kira awak ambil lebih sikit tak apa. Perpuluhan. Nanti baru round off dekat bawah ni. Okay, yang ini ambil lebih sikit. Okay, di pertengahan perjalanan. Okay, ambil lebih sikit. Since awak dah belajar significant figures. Habis 3 minit saya. Habis 3 minit saya. Okay, so settle. Saya menjawab soalan Faiz Nazmi tadi. Dia tanya kena wajib ke ambil 4 decimal places kat sini. So saya satukan kepada pelajar kalau di pertengahan perjalanan working awak ambil lebih sikit puluhan tak ada masalah. Okay, sebab dekat akhir ni baru kita akan round off. Okay, since awak dah belajar significant figures ni dan decimal places, so
jawapan akhir awak mesti wajib 4 significant figures dan 2 tempat perpuluhan decimal places. Okay, ini kalau soalan tak minta nak berapa significant figure, nak berapa decimal places. So bila dia tak minta, awak wajib bagi macam ni. Dia mesti ada 4 significant figures dan 2 decimal places. Contoh ni bila soalan tak minta kes yang ini soalan minta. Soalan minta nak 3 significant figures. So awak bagi macam ni je lah. Contoh bila last kali awak dapat jawapan macam ni. 3, 4, 5, 6. Contoh macam ni jawapan awak. 67.73456. So nak ambil setakat mana? Pastikan cukup 4 angka bererti, 4 significant figures dan cukup 2 titik perpuluhan. So kita ambil 4 dulu. Kalau kita ambil 4 significant figures, 1, 2, 3, 4. So setakat ini cukup tak 2 tempat perpuluhan? Cukup. Maka awak boleh ambil setakat sini. Okay. So itu. Ni. Kalau soalan tak minta spesifik nak apa. Okay. Contoh lagi saya bagi nombor lain. Saya bagi nombor 0.5676 2, 3, 4. Saya nak ambil setakat mana? Pastikan cukup 4 significant figures and 2 decimal places. So kita check dulu 4 significant figures. So 4 significant figures 1, 2, 3, 4. So kita akan berhenti setakat 6. Cukup tak 2? Cukup, malah lebih. Kita ada 4 decimal places. So kita akan ambil macam ini. Okay. So pastikan dua-dua ni kena ada. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay, itu kalau soalan tak minta. Okay, soalan tak bagi spesifik dia nak berapa. Boleh faham Cikgu. Ya saya. Cikgu, kalau yang macam nombor 22.1538 tadi tu kan, dia kan panjangkan belakang. Dia macam mana kalau sebelah 8 tu sebenarnya dia nombor macam 6 ke 7 macam kalau bunda tu dia kena tambah kat 8 tu. Kena Dekat dia 9 lah nanti. 39 lah. okey, terima kasih cikgu. Sama. Okay, settle 163. Alhamdulillah. Hai hari ni. Okay, so selesai. So kita nak masuk our second subtopic which is the last one. Last sekali. Okay, standard form. Starboard ni. Saya padam dulu. Topik ni topik 1, topik 2 awak kena mahir tau. Sebenarnya semua topik awak kena mahir sebab maths ni dia unik. Setiap topik tu dia boleh datang dekat topik lain. Dia bukan topik dia saja, dia boleh datang kat topik lain. Okay. So that's why lah kena mahir semua. Macam ni. Kenapa saya cakap macam tu? So sebenarnya awak belajar indices kan. So kita akan apply dekat sini. Awak akan jumpa lagi indices dekat sini. Okay. So masuklah kita topik yang terakhir, standard form. So dalam standard form ni saya dah simplify dekat sini apa yang awak akan belajar. Okay. So dalam subtopik yang pertama awak belajar 2 benda. Awak belajar meaning of significant figures, hence determine the number of significant figures. Yang kedua round off. Okay, dalam subtopik yang kedua awak belajar 3 benda. Okay, awak nak kena recognize and write numbers in standard form. Saya tak boleh guna ni dah. Standard form. Okay, saya bagi tahu apa itu standard form. Okay, lepas tu kita nak buat basic operation, tambah tolak darab bahagi. Tapi version standard form. And then solving problems. Okay, so dia mudah je sebenarnya. Awak boleh guna calculator untuk checking. Okay, kalau soalan subjektif awak kena tunjuk jalan kira. Soalan objektif tekan calculator je, settle.
So, kita nak pergi kepada yang pertama. Recognize and write numbers in standard form. Apa itu standard form? Standard form ni asal daripada nombor biasa. Tapi kita ada bentuk yang tertentu. Bentuk piawai dia panggil. Bentuk yang tertentu yang kita kena tulis. Bentuk dia spesifik. Okay, yang membezakan dia dengan single number. Nilai sama tapi kita nak dalam bentuk yang tertentu, bentuk piawai. So macam mana bentuk dia? Okay, bentuk dia macam gini ha. A darab 10 to the power of n. Okay. A ni boleh jadi nilai apa saja. Can be any number from 1 to 10. Tak termasuk 10. Okay, daripada nilai 1 sehingga 10 tapi tak termasuk 10. Dalam arti kata lain, dia nak A ni adalah sebelum titik puluhan nombor dia single digit. Contoh single digit 3.567. So sebelum titik puluhan ada satu je digit 3. Boleh. Okay, contoh saya tambah 2 kat sini, dah jadi 2 digit. So masih tak boleh. Sebab jadi 23 kat sini. Dia nak satu digit je, nombor 1 hingga 10 tak termasuk 10. So dia nak single digit dekat depan. Selagi belum single digit dekat depan ni, selagi tu dia belum jadi standard form. Okay, boleh faham ke? Okay ke kat situ? Okey juga. Korang masih penyawa Masih. Terima kasih. Alhamdulillah. Tengok contoh. Contoh ni pun saya tak nak buat. Okay, awak tengok sendiri. Kita terus buat latihan Contoh ni sangat best tau. Awak kena tengok. Wajib tengok. Allah, kat bawah pula. Ada pun tak? Tak dengar. Cikgu, Ya, saya. saya tak faham sangat lah A tu. Apa maksud A tu? Lepas tu kita nak buat latihan. Okay. Jangan risau, kita nak buat. Kita nak buat ni Mind test 2.2a. Okay. Saya nasihatkan awak lapang-lapang. Bila-bila free agak-agak bosan nak study subjek lain. So silalah study maths. Awak boleh tengok semua example dalam buku teks sangat best. Okay, sangat complete. Kau dah tak faham cara saya ajar, saya boleh guna example dalam buku teks. Okay, kita nak buat latihan Mind test 2.2a. Okay, kita buat dulu nombor 1. Okay, nombor 1. Dalam ni awak ada 2 jenis tau. Saya tunjuk tadi warna biru tadi kan. Awak boleh change single numbers change into standard form. Change into standard form. Okay. Boleh jadi juga terbalik. Daripada standard form jadi single number. So dua-dua kena tahu. So sekarang kita buat yang pertama dulu. Single number change into standard form. Okay, nombor 1. Kita buat A dulu. 1A. Kita ada nombor 35. Okay, we have 35. Okay, nombor 35 ni nombor biasa. Dia masih bukan jadi standard form. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia tak ada 10 kuasa N tu. N tu boleh jadi apa saja, boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Ikut skill dia lah. N tu adalah integer. Okay. Dia tak ada 10 kuasa N tu. Jadi macam mana nak transform jadi 10 kuasa N? Sangat mudah. Ini cara yang sangat mudah lah bagi saya. Satu lagi cara, saya tunjuk cara yang kedua. Okay, yang ini macam mana kita nak transform. So awak tengok ni je. Awak tengok nombor yang paling depan. Paling depan nombor 3, betul? The first non-zero digit. Nombor 3. Betul kan? Betul. Betul Okay, bagi tahu saya nilai tempat, place value for digit 3. 10. 10, betul? 10. 10. 10, betul? 10. Betul. So kalau saya keluarkan, dia sebenarnya adalah nilai digit dia 30, betul? Betul. Bila 10, 30 sama dengan 3 darab 10, betul? Kita Betul. just darabkan 3 Betul. dengan 10, betul? So jadi kita boleh transform terus
Letak titik selepas nombor 3, copy paste 5, darab dengan 10. Kita darabkan dengan nilai tempat bagi the first non-zero digit. So the first non-zero digit, our place value is 10. So darab dengan 10. Selesai. Dah siap. Kenapa saya cakap dah siap? Sebab kita punya nombor dekat depan ni dah dalam bentuk A. Awak tengok digit sebelum titik perpuluhan adalah 1. Ada seketul je digit dia. 3. 3 kategori A lah. Single digit dah jadi single digit. So dah jadilah standard form. Kita ada 10 kuasa 1 kat sini. 1 tak payah tulis. So jadi dah standard form. Okay, kita try lagi satu. Okay, kita try pula B. 481. So yang ini tengok the first non-zero digit. Kita ada 4. So bagi tahu saya 4 ni place value dia apa? 100. 100. 100 kan? So dalam telefon saya dia dengki dengan saya. Dia mengeluarkan saya daripada diri dia. Okay. So sambung. Okay, so sambung kat sini. 4 ni nilai tempat dia adalah 100. So apa yang kita akan buat, selepas dia digit 4, terus letak titik perpuluhan. Okay, copy paste 81 times 100. Sampai sini okay? Okay. Boleh. Okay. Boleh. Ni belum habis lagi tau. Kita tak nak 100, kita nak 10 kuasa something. So apa yang kita buat, kita just tukar je. 10 kuasa, ada berapa kosong kat sini? Ada 2. So 10 kuasa 2. So siap. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Kacang nak loading. Pintu So settle kat situ. Kita try pula buat yang ini. D. Dodol. Ni saya boleh padam ke? Boleh. Ni Okay, D 97.2. So seperti biasa, tengok the first non-zero digit. Okay, the first non-zero digit 9. 9 ni dia punya place value apa dia? 10 kan? Okay, so selepas 9 letak titik 725 darab dengan 10. Siap. Boleh faham ke tu? Macam tu je. Senang kan? Boleh. Cikgu. Sangat mudah. Tak payah letak Ya kuasa. saya. Saya tak kuasa je. Oh, yang ni sebab kuasa tu kuasa 1. So kalau kuasa 1 tak letak. 1 tak payah letak. Selain daripada 1, sila letak. Okay. 1 ni tak payah letak. Ini tadi saya bagi tahu. Okay. Cikgu, Ya saya. jawapan tu panggil standard form Yang ini adalah standard form. Sebab apa standard form? Sebab yang ni kita dah transform jadi A. A tu sebelum titik perpuluhan mesti single digit. So 9 ni dah single digit. Lepas tu kita ada 10 kuasa something. Kuasa N. N kita adalah 1. Okay. So daripada single number 97.25 jadi 9.725 darab 10 standard form. So transform macam gitu je. Sebab satu lagi contoh. Memang kena darab 10 kan cikgu? Darab 10 sebab ni. Sebab 9 ni dia punya place value dia 10.
Faham ke yang bertanya? Okay, sama. Soalan boleh jadi pecahan ke? Kalau pecahan macam mana? Okay, so far yang ada whole number dengan desimal. Kalau ada pecahan, awak kena transform jadi desimal. Okay, transform jadi desimal. Daripada pecahan boleh jadi desimal. Sama. Okay. Cikgu. Standard form memang ambil nombor depan ke? Ya, kita ambil nombor paling depan sekali, non-zero digit. Kita kisahkan non-zero digit yang paling depan je sekali. Itu paling senang cara dia. Ada yang nak tanya tadi? Yang cikgu tadi tu? Cikgu. Ya saya. Jadi kiranya tujuan dia untuk jadikan dia satu digit je lah. Kita nak jadikan nombor depan tu sebelum titik puluhan tu adalah single digit. Lagi belum single digit, lagi pula dia bukan standard form. Okay, macam ni kan, kita ada 2 digit kan, titik puluhan kat belakang 2 digit, so jadikan 1 digit. Ini ada 3 digit, so kita nak jadikan 1 digit je sebelum titik puluhan. Ini ada 2 digit, kita ada 1 digit je. Okay. So ini cara paling senang lah saya jumpa. Kita buat satu lagi. Decimal kan. Okay, so H 0.0375. Okay, yang ini unik pula. Okay, awak tengok the first non-zero digit. The first non-zero digit adalah 3. Okay, bagi tahu saya titik tempat nilai tempat dia apa? Place value for 3 ni apa? 100. 100 ke? 1/100 kan? Betul. 100. Jadi konsep yang sama, tulis 3, letak titik puluhan, 75 copy and paste, darab 1/100. Sampai sini okey ke? Okey. Okay ya? Okay. Kita tak nak 100 ke 1000, tak nak. Kita nak 10 kuasa something. So apa yang kita buat, kita tukar dulu. 100 tu sama dengan 10 kuasa 2. Okay. Ni sama dengan 10 kuasa 2. Okay. Standard form 10 kuasa something tu, 10 10 to the power of n tu kena ada dekat atas. Tak boleh kat bawah. So apa yang kita buat, kita bawa dia naik atas. Bawa naik atas jadi apa? Negatif. Baru settle. Boleh faham ke? Okey ke kat situ? Okey. Kalau tak percaya, awak tekan ni guna kalkulator. Awak akan dapat nilai sama macam yang asalnya. Okay? Cuma kita nak ubah jadi standard form je. Agak-agak kenapa kita nak susah-susah belajar standard form ni? Jawab exam. Jawab question. Sebab ada dalam syllabus kan? Okay. Untuk matrik. Mungkin awak tak nampak dia pun kegunaan. Tapi kan, cubalah bayangkan betapa mudahnya kalau awak belajar standard form ni, kalau nombor dia besar sangat dan nombor dia kecil sangat. Contoh saya bagi. Kita ada kita nak sebut ni 143,567,891. Kan kebesar nombor dia kan. So kita boleh transform dia jadi 1.43. Tak adalah ambil sampai belakang. Tengok soalan nak berapa significant figure. Contoh soalan nak 3 significant figure. So akan berakhir dekat sini lah. So dia akan jadi 4. Darab dengan 10 kuasa berapa?
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai. So daripada nombor panjang-panjang ni, jadilah pendek macam ni. Sama juga kalau nombor dia kecil sangat. So bila kita transform jadi standard form, dia jadi nombor dia jelas kat situ, nampak kat situ. So kalau atas ni positif, nombor dia makin besar. Kalau negatif, nombor dia lagi kecil. Faham ke? Cikgu. Ya saya. Yang tadi yang 10 negatif plus 10 kuasa negatif 2 tu. Dia memang kalau naik atas dia memang kuasa dia juga yang jadi negatif. Kuasa dia je. Jadi kita belajar indices kan. Awak ada A to the power of negative n sama dengan 1 over A to the power of n. So yang ni original. So bila bawa naik, power je jadi negatif. Okay, 10 tu memang 10. Kalau tak negatif 10 jadi salah lah. Okay, Power sahaja. Cikgu, Ya saya. kalau yang H, yang H tu, kalau starting dia 0 point memang kena guna pecahan yang untuk darab. Yes. Kalau depan ni macam ni, depan dia 9 kan, macam ni depan dia kosong. Sebelum titik ni depan dia kosong. So mesti akan dapat negatif awak punya power untuk 10. Sebab apa? Sebab first 90 digit awak place value dia adalah 1 over. So bila 1 over je dia akan jadi negatif lah. Kalau nilai yang ini kurang daripada 1. Jadi 0 point something, 0.3, 5, 6, 7, 0.0009 lah contoh. So akan jadi 1 over. So akan jadi negatif. Okay, cikgu. Saya tunjuk cara ni je dah sebab saya rasa cara ni paling senang lah. Dan tak confuse. Kalau saya ajar cara satu lagi tu pindah-pindah je. Awak gerak-gerakkan berapa. Cuma dia akan jadi confuse. So cara ni saya rasa cara paling selamat. Awak takkan confuse. Okay. So let's try the last one. Last one ni sebelum kita pindah. Ambil 0.23 lah. So 0.23. Okay. So dia akan jadi berapa? Cuba bagi jawapan. 2.3 darab 2.3 darab 10. 3 darab 1 per 10. 1 per 10. Yes. Lepas tu? 2.3 darab Darab negatif 10. Kuasa negatif 1. Kuasa negatif 1. Yes. So negatif 1. Bijak-bijak belaka korang ni. Okay. So yang ni tak wajib pun tau. Yang first step ni tak wajib. Okay, awak boleh transform terus jadi macam ni. Transform terus. So tak ada masalah. Tak wajib pun. Cuma untuk safety. Pastikan jawapan awak tu betul. So buatlah step pertama dulu baru awak buat step yang kedua. Okay. Ada soalan nak tanya setakat ni? Boleh ke? Boleh belaka ke semua? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu maksudnya kat kalkulator tu standard form lah ya. Ya, kalkulator awak tu kalkulator Amalia Huda dia dah bagi standard form. Biasa awak tengok kalkulator kadang-kadang kan kalkulator dia bagi macam gini. Awak perasan contohlah macam ni kan. Dia bagi macam ni Kenapa dia kena bagi macam ni? Dia dah tolong awak ni bagi bentuk standard form. Sebenarnya ada cara kalkulator awak tu untuk sentiasa bagi jawapan dalam standard form. Awak boleh tengok dalam buku teks ada cara dia. Nanti saya bagi page berapa. Okay, cuma saya tak ajar lah. Takut nanti semua soalan dia bagi dalam bentuk standard form jenuh. Okay, so yang ni kenapa dia bagi macam ni? Sebab kuasa kat sini negatif 13 tau. Bila negatif 13 maksudnya dekat depan ni dia ada 0.00 6, 7, 8, 9, 10, 11. Macam gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak cukup 1. Macam ni nilai sebenar dia. So kalkulator tu tak muat pun nak masuk panjang ni. Sebab tu dia bagi dalam bentuk standard form yang selalu awak nampak ni. Boleh faham ke?
Okay, sama-sama. Boleh. So, Boleh juga. dia sama juga tau kalau konsep nombor besar. Nombor besar saya tukar je lah ni. Ni 13 contoh 13. So 13. So macam mana rupa bentuknya? 3, 4, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So nombor dia besar ini. So kalkulator tak muat sebab tu dia bagi bentuk yang macam ni. Faham so nombor besar, nombor kecil sama je. Okay. So settle yang bahagian yang pertama. Part yang pertama. Kita nak pergi bahagian yang pertama, part yang kedua. Okay, tadi single number transform jadi standard form. Allah Ta'ala. Sekarang kita nak buat terbalik. Yang terbalik ni lagi senang. Okay. Yang susah single number nak jadi standard form. Yang senang standard form jadi single number. Saya. Okay. So kita nak buat yang nombor 2. Okay. Change the numbers in standard form to single number. So dia bagi siap-siap dalam bentuk standard form, kita nak change into single number. Nombor biasa. Nombor biasa single number tu can be whole number, can be decimal. Okay. Tadi dia bagi whole number decimal, transform jadi standard form. Sekarang ni bahasa besar. Yang ni lagi senang. Okay. Kita cuba dulu buat C. Okay. So C. Nombor 2. Saya cuba nak buat cantik tapi sebab banyak sangat benda nak terang kan. So end up dia akan jadi hodoh juga bisa saya. Tabahlah ya anak-anak. Okay, nombor 2C. 2C soalan 4.23 times 10 to the power of 2. Yang ni kita guna cara saya lah. Cara gerak-gerak. Saya panggil cara gerak-gerak. Gerak apa? Gerak titik perpuluhan. Awak akan gerak decimal point. Okay. So, tengok yang pertama. We have 4.23 times 10 squared. Okay. Yang ini awak tengok kuasa yang pada 10 dulu. Awak tengok itu saja. So, awak tengok kuasa pada 10 ni positif 2. Positif 2. So, ingat bila positif, awak akan move to the right. Awak akan gerak ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab bila positif, nombor lagi besar. So, awak akan gerak titik perpuluhan ke kanan. Kalau negatif, awak akan gerak ke kiri. Kiri apa? Left. To the left. Kenapa? Sebab nombor makin mengecil. So, kita cuba buat yang ini. Okay. So, kita ada 4.23. Kita kena gerak positif 2. Positif 2 awak gerak ke kanan. So, gerak daripada titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Okay. So, titik perpuluhan akan beralih ke sini. So, jadilah jawapan dia 423. Boleh faham ke? Boleh. Boleh senang kan? Boleh. Kita buat lagi. Kita buat soalan nombor. Yang ni. E. Okay, E. Kita ada 9.1 darab 10 kuasa 4. Okay. So, kita ada yang ini positif. 4 ni positif. Okay, bila positif, move to the right sebanyak 4. So, kita akan gerak 1, 2, 3, 4. Okay, yang tempat kosong ni isikan dengan kosong-kosong. So, dia akan jadi jawapan dia 9100. Faham ke? Boleh. Boleh. Faham. Positif gerak ke kanan. Okay. Next kita nak buat yang ini pula. Yang negatif.
Okey, kita cuba buat yang ni H. Kita ada 1.034 times 10 to the power of negative 3. Okay, so yang ini. So bila negatif gerak ke mana? Gerak ke kiri. Sebanyak 3 langkah. So daripada titik perpuluhan gerak ke kiri 3. 1, 2, 3. So titik perpuluhan akan beralih kat sini. Apa nak isi dekat tempat kosong ni? 0, 0. Nak juga buat kat situ kan? Ni saya baca comel sikit. Korang reda je kan? Muka taat je semua. Berapa tadi nombor kita? 1.0 1.034 darab 10 kuasa negatif 3. So saya buat kat bawah 1.034. Sebabkan negatif, so saya kena move to the left. Okay, dari titik perpuluhan, move to the left 3 step. Okay. So apa nak isi tempat kosong? 0, 0. Depan kena letak juga kosong. So jawapan dia akan jadi 0.001034. Boleh ke? Boleh. Boleh, cikgu. Kita buat last sekali. Boleh saja kan? 8.5. Ni korang buat dah? Yang I 8.504 times 10 to the power negative 4. Sebagai awak seminit. Untuk awak selesaikan. Dah, siap dah? Dah, jawapan berapa? 0.8504. 0.0008. Ada banyak kosong awak ni? 3. Betul. So kalau tak rasa serabut nak buat kat sini, awak buatlah kat bawah dia. 8.504. So sebabkan dia negatif, so kita move to the left. 1, 2, 3, 4 kat sini. So apa nak isi kat sini? 0, 0, 0. Okay, so 0.0008504. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Senang. Okay. So awak ada 30 saat. Kau ada yang nak salin, so salin. 30 saat. Sambil awak rehat lah 30 saat. Kalau dalam kelas rehat 30 saat, berjemaah semua letak kepala kat atas meja. Sempat 30 saat tidur sempat mimpi tu. Okay, settle. 10 saat lagi. Okay, kita dah habis dah. Itu je sebenarnya. Cuma ada satu je yang kritikal. Okay, yang paling kritikal. Saya rasa untuk solving problems dengan perform operation, kita akan buat next class insyaAllah. Okay, hari Khamis, kita akan buat hari Khamis. Kelas seperti biasa 11.30 pagi. Okay. Hari Khamis. Okay, kelas 2 jam. So apa yang saya nak buat untuk hari Khamis, kita akan buat latihan untuk perform operation dan buat solving problem sikit. Lepas tu saya bagi awak rest kejap. Lepas tu saya terus bagi soalan quiz. Supaya weekend awak tak payah buat. Okay. Soalan quiz yang senang-senang je. Macam English saya tu senang-senang je saya bagi. Tekan-tekan siap. Okay. Okay, so settle. Okay, kita nak masuk last kali Okay, last kali ni, yang ni awak pernah dengar? Awak pernah dengar cuma tak pernah apply.
Pernah dengar kilometer? Nah, Pernah. Pernah kan? Takkan Pernah, tak nak. Meter? Liter pernah dengar? Nah, Benar. tera. Pernah. Tera awak dengar kat mana tera? Tak pernah. Gigabyte, terabyte. Bukan hard disk ke? Kan? Hard disk kan? Ya. Sarah, nampak tak ni? Nampak. Yang ni, jangan tanya saya nak kena hafal ke tak. Jawapannya ya. Okay. Silalah hafal. Okay. Saya tak nak awak hafal macam hafal yang membosankan tak. Eksa, peta, tera. So buatlah benda yang unik. Awak buat dalam lagu ke, dalam bentuk taranum ke. Kan jadi unik, insyaAllah awak boleh ingat. Buat formula macam formula nak ingat warna pelangi tu ke. Kan dulu-dulu korang ada belajar kan, nak buat sendiri formula. So apa yang saya explain kat sini, ingat benda ni hafal, saya nak benda ni ada dalam nota. Your notes. Okay, dalam buku nota wajib ada. Okay, wajib ada. Tak kisahlah nak buat mind map ke, buat macam mana ke, ikut suka awak lah. Tapi wajib ada. Daripada eksa sampai atom. Okay. So nampak ni ada pembahagian kat sini. Okay. Yang ini prefix untuk 10 kuasa positif. Okay, 10 kuasa positif. N kita adalah positif. Bahagian bawah ni kita punya prefix kita, N kita negatif. Bahagian bawah ni nombor kecil, yang ni nombor besar. So far saya pernah tengok dia tanya sampai tera. Okay, yang ni dia tanya sampai nano. So far lah, tapi dia boleh tanya sampai eksa dan atom. So contoh, apa dia? Deka. Biasa orang nak ingat deka ni dekat 10 tahun. 10 tahun, so dia sama dengan 10 lah. 10 tahun kan? So macam dia nak tulis 1 darab dengan 10 kuasa 1. Dapatlah 10. Depan dia sentiasa 1. Depan dia sentiasa 1. Cuma kita nak tahu 10 kuasa berapa kita nak darab. Okay? Lepas deka, hekto. Hekto ni biasa jarang orang guna. Kita biasa guna terus ke kilo. Kilo tu 3. Deka ni 1. Kuasa 1. Kilo tu kuasa 3. So kuasa 2 nya pergi mana? Kuasa 2 tu adalah hekto. 10 kuasa 2. So kilo dah biasa 10 kuasa 3 kan. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Mega pun dah biasa kuasa 6. Mega pun dah biasa kuasa 6. Giga pun dah biasa kuasa 9. Okay, lepas giga tera kuasa 12. Lepas tu peta. Peta kuasa 15. Macam mana saya kira? Awak kira kosong kat belakang ni je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So deka. Print boleh cikgu? Boleh nak print. Cikgu, mikro tu simbol apa? Mikro. Sekejap. Kita positif kan? Dia nak cakap print tadi, print boleh, tak ada masalah. Cuma bila print dengan menulis sendiri, lagi nikmat bila menulis sendiri. Tulis sambil membaca sambil menghafal. Okay? So settle yang bahagian positif, bahagian negatif. Deka partner dia desi. Okay, kalau deka kuasa 1, desi kuasa negatif 1. Okay, hekto partner dia senti. So jadi 10 kuasa negatif 2. Okay, kilo partner dia mili. Mili 10 kuasa negatif 3. Mikro dengan mega. So negatif 6. Pico dengan tera. Giga negatif 9. Sorry ni nano 9 9. Pico, betul lah. Pico dengan tera kuasa 12. Negatif 12. Femto partner dengan peta, negatif 15. Ato dengan eksa, negatif 18.
Okay, dia sama je. Dia ada partner yang atas tu. Cuma yang atas tu positif, yang bawah tu negatif. Okay, yang ni awak kena tahu. Kenapa kena tahu? Sebab kita ada conversion of unit. Okay, tak percaya meh kita buat soalan nombor 3. Kita ada 7 minit lagi, kita buat soalan nombor 3. Okay, saya tak hafal benda ni. Kita hafal lah sama-sama. Okay. So, kita buat soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Kita buat yang simple juga. Okey, soalan simple je. Change the following metric measurement to the units given in the bracket. State your answers in standard form. Contoh yang A. Yang A sangat biasa dah kita buat. So, number 3A. Dia bagi 1050 kilometer. Dia nak transform menjadi meters. Okay. So, awak tengok keyword dia nak transform menjadi meter. Okay. So, apa yang beza kat sini? Kilo. So, awak tengok kilo. Kilo tadi 10 kuasa berapa? Kilo 10 kuasa? 10 kuasa 3. 3. So, 3. yes. Awak just transform, copy paste 1050, terus buat darab, tak kisahlah apa saja, terus darab kilo 10 kuasa 3. Gantikan kilo dengan simbol 10 kuasa 3, meter copy paste. So, dah buat macam ni, dapatlah jawapan, carilah jawapan. So, 10 kuasa 3, titik perpuluhan kat belakang. Bila positif, awak akan gerak ke kanan. Okay, sebab kat sini. 50, titik perpuluhan kat belakang. So, bila positif, gerak ke kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. So, akan jadi 105,000 meters. Okay. Tapi ni bukan jawapan akhir sebab dia nak jawapan dalam standard form. Bila standard form, awak kena transform jadi standard form. Single number jadi standard form. So, terus tulis 1, ingat lagi 1.05, kosong belakang tak payah tulis. 1.05 darab dengan, okay, 1 ni place value dia apa? 1 million. 1 million kan? Million berapa kosong? 7. 6. 6 kan? 6. So, 1 million 10 kuasa 6. So, dapatlah jawapan. Inilah jawapan akhir kita. Okay. Begitu. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Buat lagi contoh. B, gigabyte. Okay, B. 2016 gigabyte. 216 gigabyte. Dia nak tukar jadi byte sahaja. Okay. So seperti biasa tulis dulu 216 bytes kita copy paste. Giga. Giga ni kuasa berapa? 10 kuasa. Giga. Sini. Giga atas mega. Mega 6, giga 9. 9. Okay. So 10 kuasa 9. Okay, bytes copy paste. Okay. Okay. Adakah berakhir dekat situ? Tak, sebab dia nak dalam standard form. Okay. Satu cara, macam yang cara yang pertama ni, awak darab dulu, sedangkan jadi panjang lah. Satu lagi cara, saya buat cara pendek. Awak nak belajar cara pendek? Instead of nak tulis 10 kuasa 9 ni. 10 kuasa 9 kan banyak kan? Banyak kosong dia kan? Takkan kita tulis banyak kosong dia tu. So apa yang kita buat? 10 kuasa 9 tu maintain je. Yang ni maintain 10 kuasa 9 bytes. Kita transform yang ini jadi standard form. So nak transform macam mana? Macam biasa 2 point dia akan jadi 2.16 darab 2 ni place value dia berapa? 100. 100. So darab 100. Okay, 100 tu 10 kuasa
10 kuasa 1, Dua. 1. 2. 2. 0.16. So 100 10 kuasa 2. 10 kuasa 9 copy paste awak punya bytes. Okay. Sampai sini tak settle lagi. Awak nampak awak ada 10 kuasa 2 dan 10 kuasa 9. So nak combine jadi macam mana? 9 tambah 2. Yeah. Tambah. So 2 tambah 9 tambah 2 jadi 10 kuasa 11. yeah. Ingat lagi kan, nampak tak dia combine konsep indices awak belajar sebelum ni? Ingat. So, kalau awak tak confident nak buat macam gini, awak bolehlah buat panjang 10 kuasa 9 ni. So awak tambah 9 kosong dekat belakang 216. Lepas tu cari jarak dalam bentuk standard form macam ni. Okay. Begitu. Okay, kita buat last lah. Kita buat yang perpuluhan. Okay. 0.089 femtometer. Kosong. And femtometer. Kosong 0.09 femtometer. Okay. So daripada 0.089 femtometer nak tukar jadi meter. So macam biasa 0.089 femto sama dengan berapa? Kuasa 15. Kuasa negatif 15 kan? Kuasa Negatif 15. Negatif sebab dia kecil. Okay. So gantikan femto dengan 10 kuasa negatif 15. Mana satu? Negatif 15 meter. Okay, awak dah ganti ni, dah hilanglah femto dia. Okay, sampai sini belum standard form sebab dekat sini kosong ni dia mesti single digit 1 dan ke atas. Okay, jadi buat macam biasa. Kita letak 8.9. Okay, 10 kuasa negatif 15 copy paste dengan perkataan meter copy paste. So yang ini transform jadi standard form. So tulis 8.9. Okay, so 8 ni nilai tempat dia apa? Tulis value. 1000. Yes. 1000. Dia tempat perpuluhan ni. 100. Yang ni 1/10, yang ni 1/100. Okay, 1/100. So tukar 100 ni 10 kuasa 2. So akan jadi 10 negatif 2. Okay, sampai sini tak habis lagi. 10 tu awak combine. Okay, combine. So combine jadi tambah lah. Okay, negatif 2 tambah negatif 15. Dapatlah jawapan. 8.9 darab 10 kuasa negatif 13. Negatif 2 tambah negatif 15 negatif 17. Boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh lah. Okay. So, kita akan habis kat sini. Okay. Homework. Saya nak tengok hari Khamis nanti homework awak. Okay. Homework, dia kata homework maksudnya awak kena buat dalam pelatihan lah tapi tak perlu hantar. Okay, tak perlu hantar. Cuma kita akan semak bersama-sama hari Khamis. So, apa yang awak belajar dalam ni semua berada dalam nota. Okay. So, homework awak, saya nak awak buat yang ini tadi. Okay. Oh, sorry, ini dalam nota awak. So, yang ini pastikan ada dalam buku nota ya, tak kisah dalam bentuk apa. Okay, homework awak adalah soalan latihan Mind Test 2.2a. Okay, soalan latihan nombor 3 CED. Okay, yang saya belum buat lagi. CED. Nombor 2 saya nak ADG. Nombor 1 saya nak E dan F. Okay. Boleh ke? Nombor 1 EF, nombor 2 ADG, nombor 3 CDE. Okay.
So yang ini pastikan ada dalam buku latihan, homework yang kita nak check bersama-sama pada hari Khamis. Okay, kita hari Khamis nanti nak check jawapan je. Okay. Satu EF, nombor 2 A D G, nombor 3 C D E. Okay. Boleh buat ni, insya-Allah mudah sangat. Okay, untuk seterusnya. Okay, kita habis kat sini. Kita dah habis sebenarnya chapter tu. Cuma kita akan buat latihan lah. Operasi, basic operation dan solving problems. Okay. Awak tak belajar setakat ini je. So kita akan guna tambah tolak darab bahagi selepas ini. So hari Khamis kita jumpa lagi insya-Allah dengan jawapan untuk homework awak yang ini. Untuk homework awak. Okay, dan solving problems dan perform operation. Okay. After that kita akan buat quiz. Okay, tak apa ya, redha ya? Ya, soalan. Jadi chapter tu memang dah habis lah. Chapter tu sebenarnya dah habis. Ada seketul je lagi. Seketul. Yang ini je. Yang ini je. So kita buat hari Khamis. Ni combine tambah tolak darab bahagi tapi versi standard form. Okay. Lepas tu kita habis. Okay, insyaAllah. Okay, azan dah. Okay, kita boleh pergi solat terus. InsyaAllah kita jumpa hari Khamis. Okay, jangan lupa datang ya hari Khamis. Terima kasih. Kita sudahi dengan surah Al-An dan tasbih kafarah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.